Dia sebut kepada kita duha dulu dalam ayat ini. Kemudian dia sebut malam pula. Walaili idza saja, dan demi malam bila dia berdiam. Baik. Kenapa Allah kata malam ini adalah tempat untuk berdiam? Malam adalah yang paling seronok untuk berehat bersama keluarga. Siang kita bekerja. Satu surah yang ada 11 ayat di dalam Al-Quran, dan selalu kita membaca surah Ad-Duha. Sebelumnya ada surah Al-Lail, dan ada kaitan di antara surah Al-Lail dengan surah Ad-Duha. Kalau Al-Lail, Allah Ta'ala sebut Lail dulu. Ad-Duha, Allah Ta'ala sebut siang dahulu. Siang dan malam. Begitulah duduk berdekatan. Dalam surah ni pun duduk bersebelahan. Siang dan malam. Malam dan siang. Dan itulah pasangan kepada kehidupan. Malam pasangannya adalah siang. Siang pasangannya adalah malam. Kenapa diletakkan dulu malam, kemudian diletakkan kepada siang? Malam gambaran kepada kesusahan. Malam gambaran kepada kepayahan. Malam lambang kepada ketakutan. Malam adalah lambang kepada kegelisahan. Gelap, tak nampak. Maka bila datang cahaya duha, dia membawa sinar. Dia nak bagi tahu kepada kita, kalau kita di sini susah, kalau kita di sini payah, tak lama pun payah tu. Tak lama pun susah itu. Suatu hari cahaya terang, cahaya duha, cahaya yang membawa kesenangan akan sampai kepada kita. Kesenangan akan sampai selepas daripada kesusahan itu. Allah letakkan dua surah ni berdekatan. Letak satu malam, satu lagi nama dia duha. Dan supaya kita ni ambil peringatan bahawa kesusahan yang sampai kepada kita itu tidak lama. Satu hari dia akan pergi dan akan membawa kesenangan kepada kita. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Dua benda ini adalah dipanggil sebagai perkara yang berkaitan, berpasangan. Malam dan siang. Susah dan senang. Kita sebut malam siang. Kita sebut susah senang. Jarang kita sebut senang susah. Susah senang. Susah senang diri, susah senang kita. Susah dulu baru senang. Sebab itu Allah kata dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Selepas daripada susah itu akan datang kesenangan. Masalahnya ada orang jawab, Ustaz, saya susah daripada dulu sampai sekarang tak senang-senang. Daripada dulu sampai sekarang tak senang-senang. Siapa dia? Orang mana? Main kita nak tengok orang mana. Bila Allah kata susah dulu, senang kemudian. Begitulah hukum dia. Dulu surau kita ni tak ada. Susah kita buat surau sementara. Numpang, kadang-kadang numpang rumah teres orang. Numpang tempat orang. Bila dah senang, nampak. Aircon dah ada, kapek pun cantik, naik tangga lagi tuan-tuan. Ada step lagi, atas bawah semua yang ada. Wah, Alhamdulillah, selesainya surau tuan-tuan. Syukur pada Allah. Kesenangan itu. Sebab itu Allah Ta'ala berikan kepada kita kesusahan dahulu untuk apa? Untuk kita belajar erti sabar. Kalau senang memanjang, tak ada sabar. Maka lahirlah kita ke dunia ni dalam keadaan susah. Cakap tak boleh. Jalan tak boleh. Jarang orang lahir ke dunia terus bercakap. Keluar-keluar beranak aja mama. Terkejut mak dia. Meninggal mak dia lepas bersalin tu. Budak sehari dah bercakap. Apa yang pula budak ni? Maka nak boleh berjalan itu bertahun. Baru boleh berjalan. Dia beza dengan kambing, beza dengan lembu, beza dengan binatang. Hari ni beranak, nanti berjalanlah binatang, anak dia. Kita nak berjalan ambil masa, nak bercakap ambil masa. Nak berfikir pun ambil masa budak-budak kita, anak-anak gerak kita tuan-tuan. Nak sampai pada satu tahap, senang itu. Kenapa Allah bagi susah? Saya sebutkan tadi, supaya kita menjadi orang yang sabar. Belajar untuk sabar, kemudian jadi orang sabar, kemudian belajar untuk jadi orang yang redha, lepas tu menjadi orang yang redha, lepas tu awak ambil dan awak belajar daripada apa yang susah tadi untuk awak jadi senang.
Maka bila manusia susah, dia akan mula mencari jalan untuk menjadi senang. Tuan-tuan cuba tengok zaman dulu-dulu. Zaman dulu, zaman susah. Apa benda saja menjadikan mereka itu kreatif. Daripada pokok kelapa, macam-macam benda mereka boleh buat. Sebab mereka susah. Daripada daun, macam-macam benda mereka boleh ambil. Sebab apa? Sebab mereka susah. Macam mana nak buat atap? Ambil saja daun. Apa benda yang boleh dimakan? Cari saja daun. Apa benda yang boleh dijadikan sayur? Cari saja daun. Maka mereka menjadi orang yang kreatif. Sebab apa? Sebab mereka hidup dalam keadaan susah. Susah itu menjadikan mereka kreatif. Bagi sebilah pisau, hantar dia dalam hutan. Maka dia akan jadi orang yang kreatif. Bagi saja sebelah pisau pada dia, kau masuk dalam hutan. Lagi sebelah kau keluar. Tuan-tuan, macam-macam benda dia boleh buat. Dia boleh buat baju daripada pokok. Dia boleh buat tali daripada pokok. Dia boleh buat ikatan daripada kulit pokok. Dia boleh tahu mana buah boleh makan, mana buah yang tak boleh makan. Sebab apa? Sebab dia telah diajar dengan kesusahan. Maka dua kaitan ini tuan-tuan. Susah dulu, baru Allah Ta'ala bagi senang kepada kita. Dan yang kedua tuan-tuan, dia nak bagi tahu kepada kita bahawa bila sebut saja tentang susah, bila sebut saja tentang senang, nikmat akan datang kepada kita. Apa dia senang? Nikmat akan datang. Dan dalam surah ini Allah Ta'ala sebut bahawa nikmat yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terputus. Ini dia yang seronoknya bila kita baca surah Ad-Duha. Akak-akak di sini kalau agak-agak susah hati baca surah Ad-Duha. Abang-abang kalau tension dengan akak datang surau baca Ad-Duha. Ini tidak, bila tension lepak kedai kopi. Ada orang yang nak hilangkan tension pergi ke Terengganu dia, cari kedai buah, minum jus. Balik tu menambahkan tension lagi. Yang mana faham, tak faham sudah entah. Yang mana faham dia gelak awal. Yang mana tak faham dia tengok apa gila ke apa kedai buah ni. Jadi tuan-tuan, bila kita menghayati surah Ad-Duha, betul-betul menghayati dia, subhanallah, kita rasa dekatnya Allah dengan kita. Tapi bila kita tak baca surah Ad-Duha, tak menghayati surah Ad-Duha, kita rasa kita ni keseorangan, lonely. Kita rasa Allah macam tak peduli kat aku je. Kita rasa macam Allah tak sayang dekat aku je. Kita rasa macam dalam dunia ni aku tak ada apa-apa pun. Sebab dia tak dekat dengan Quran. Kalau kita dekat dengan Quran dan baca surah Ad-Duha, hayati makna dia, Allahu Akbar. Allah tak pernah meninggalkan kita. Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Wad-duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Bila? Sekarang. Bila? Sekarang. 28 minit lebih kurang selepas masuknya syuruk. 28 minit tu sekarang tengah duduk berjalan. Sekaranglah duha. Sampai bila Ustaz? Sekira-kira beberapa minit lagi nak masuk zuhur tu masih lagi dikatakan duha. Ada yang kata 7 minit, ada yang kata 10 minit, ada yang kata sebelum tengah hari. Tak kira lah, sekarang adalah duha. Ni pukul 9.30, pukul 10.30. Ini adalah dipanggil waktu duha. Apa dia waktu duha? Tuan-tuan pergi keluar, tuan-tuan duduk situ, tuan-tuan rasa selesa. Kalau tadi subuh, selepas subuh isyraq, sekarang duha. 3 waktu, lepas ni zuhur. Banyaknya masa ni tuan-tuan. Sebab tu Allah sumpah dalam surah yang lain, wad-duha, demi wal asr, demi masa. Ada yang kata demi waktu asar, demi masa. Masa tu dalam sehari punya banyak tuan-tuan. Sebelum subuh waktu lain, selepas subuh waktu lain, selepas isyraq waktu lain, selepas duha waktu lain, selepas zuhur ada asar, sat lagi selepas asar tu pula ada maghrib pula, selepas maghrib tu ada isyak pula, lepas isyak tu pula ada tengah malam pula, lepas tengah malam ada sepertiga malam pula. Waktu-waktu ini Allah sebut dalam Quran.
Wa minal lail fatahajjad bih. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut tentang waktu asar, Allah sebut tentang waktu malam, Allah sebut tentang waktu subuh, Allah Ta'ala sebut tentang waktu duha. Sampai jadi nama surah wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Demi ni tuan-tuan disebut sebagai wawul qasam, waw sumpah. Wa sumpah. Wawul qasam. Qasam ni maknanya sumpah. Allah bersumpah dengan benda itu. Allah bersumpah dengan nama tempat. Wa hadza al-baladil amin. Dan demi negeri yang aman, Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Allah sumpah dengan buah watin, buah tin, wazaitun dan buah zaitun. Allah sumpah dengan nama masa wadduha. Allah sumpah menggunakan malam. Allah sumpah menggunakan matahari. Wasyam wal qamar. Allah sumpah dengan benda-benda ini. Kadang-kadang Allah letakkan waw itu, sumpah itu pada huruf lam. Bukan pada huruf waw saja. Satu-satunya manusia yang Allah sumpah menggunakan umurnya ialah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka, demi umur kamu wahai Muhammad. Dia gunakan perkataan la pula. Lam, huruf lam. La'amruka, demi umur kamu wahai Muhammad. Maknanya umur Nabi Muhammad itu sangat hebat. Macam mana hebatnya watin, hebatnya wahadzal baladil amin, hebatnya malam, hebatnya. Maka begitu jugalah dengan umur Nabi Muhammad juga adalah hebat. Sebab kalau Allah bersumpah dengan sesuatu benda, maknanya benda itu adalah hebat. Duha adalah hebat. Asar adalah hebat. Malam adalah hebat. Siang adalah hebat. Matahari adalah hebat. Kerana kehebatan tu Allah sebut sebagai ayat-ayat sumpah. Kita hari ni bila sebut duha, buat bodoh. Tidur. Pukul 9.30 tidur, 10.30 pagi tidur. Kenapa cuti? Hari Sabtu tidur, Ustaz. Sedangkan waktu duha selepas waktu subuh adalah menunjukkan serakan matahari. Tadi isyraq, tadi subuh, cahaya masih samar-samar. Tetapi bila datang duha, dia berselerak cahayanya, dia mula menerangi kita. Dan pada waktu itu mempunyai kehebatan cahaya matahari yang cukup bagus untuk kesihatan. Saya ni baru balik pada luar negeri. Jet lag lagi. Nak ngantuk kan. Apa cara dia? Waktu duha ni, kau duduk tengah panas dalam 15 sampai 20 minit. InsyaAllah dia tak jet lag. Cahaya duha tu menjadikan kita punya badan kita, suhu badan kita yang berbeza duduk di luar negara, balik ke tempat kita, dia tak boleh nak sesuai. Kita duduk bayang lagi. Kalau kita balik pada Eropah, sekarang ni malam lagi. Balik pada Arab, sekarang ni malam lagi. Dia orang duduk subuh lagi. Kita dah cerah dah. Dia perbezaan zon waktu. Maka yang menjadikan zon waktu tadi bergerak dan berputar kerana apa? Kerana matahari tadi. Maka bila kita balik ke tempat kita, kau duduk tengah panas, jalan kaki ke apa benda ke, dia menghilangkan jet lag kita. Masya Allah. Bila? Sekarang pagi ni. Tapi setengah orang bila balik pada luar negeri, dia ngantuk. Mana lemaknya tiba. Dia tu jet lag abang, dia mengantuk lagi. Siang menjaga, siang tidur, malam jaga kata dia. Kejutkan dia. Tak pun angkat dengan dia, kata katil sekali, tak luar tu. Bagi dia kena cahaya matahari tuan-tuan. Bila kena cahaya matahari waktu duha, dia menghilangkan zon waktu kita tadi. Wadduha ni tuan-tuan, wadduha ni, demi waktu duha ni adalah waktu yang paling seronok sekali untuk kita mengeluarkan peluh. Hari ini orang mengeluarkan peluh malam main futsal. 10 malam main futsal.
Sebelah malam main badminton. 12.30. Innalillah. Sebab malam bukan waktu untuk bersukan. Malam kata Allah untuk kau tidur. Wa ja'alna al-laila libasa. Dijadikan malam tu untuk kau rehat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dijadikan siang untuk kau bekerja. Malam rehat. Berapa ramai yang mati bila bersenam waktu malam? Pertama, jantung. Siang dia kerja teruk-teruk, malam dia kata rehat. Malam main badminton lah Ustaz. Main badminton kau kata rehat, kau cakap. Kau pula main single tu. Single tu. Satu set 30 minit. Kena rubber set. Tak sejam setengah. Itu profesional punya main. Sejam setengah, 2 orang je main. Sedangkan main bola 22 orang, 45 minit. Satu separuh masa. Orang main bola, dia bukan pegang 45 minit. Seorang dia je. Jarang tuan-tuan. Dia passing sana, dia passing sini. Tambah keeper. Lagi jarang pegang bola. Dia menung. Dia tak main pun 45 minit. Dia duduk je. Kalau dia striker, tak dapat bola. Lagi dia menung kat depan. Woi bola, woi bola. Itu nama dia Ronaldo. Lagi dia macam ni je kat. Tapi orang yang main badminton, dia seorang main keliling kelalang. Umur pula 58. Ini bukan zaman dia dah. Nak main waktu sekarang, pergi main. Sebab tu orang berjoging waktu sekarang. Ni sekarang ni dah jogging. Pukul 9 tadi dia start jogging. 8.30 dia start jogging dah. Pasal apa? Peluk yang keluar pada waktu ini adalah peluk yang membawakan kepada kita kestabilan gula dalam badan. Akak-akak penyakit kencing manis. Pergi jalan. Ni kan melari. Melari letih. Jalan. Dan bagi tahu dekat jantung, aku sedang berjalan. Maknanya Ustaz, kita kena cakap dekat jantung. Tak payahlah cakap. Ni. Aku jalan tau. Jantung pun angguk. Faham? Jalan je kata dia. Itu tak sihat nama dia. Maksud saya bagi tahu kepada jantung ialah berjalan tu laju. Maknanya jantung dia kena buat kerja. Dia tahu makcik ni berjalan. Sebab ada orang yang berjalan lenggok. Hai. Ambil angin ke aja. Nak pergi umrah, exercise lah. Satu rumah singgah. Itu bukan exercise mereka. Menyusahkan orang nama dia. Orang dah buat kerja macam ni lah, kau nyembang pula. Maknanya kita berjalan, pusing taman kita ni laju, berjalan. Walking tu berjalan. Jangan berjalan macam zombie lambat. Jalan tu. Sekarang zombie pun dah laju dah tuan-tuan. Gila punya laju dia. Orang boring kan maknya bila dah laju ni. Berjalan itu mengeluarkan peluh tu akak, gula akak elok dalam badan. Sebab dalam badan kita ni semua ada gula. Cuma dia nak tinggi ataupun nak rendah, sama ada dia nak memuncak ataupun tidak, sama ada dia nak menunjukkan diabetesnya ataupun tidak. Kalau kita jaga pemakanan, insya-Allah diabetes kita tak keluar teruk. Jangan tuan-tuan cakap saya tak ada gula Ustaz. Kalau kau tak ada gula kau mati tu. Semua orang ada gula dalam badan, cuma stabil ataupun tidak. Kerana ada orang yang jual ubat, bukan ubat, suplemen. Ini kau makan yang ni, kau makan ni elok untuk engkau. 2 hari, 3 hari kita makan, jadi teruk kita. Pening kita. Memusing-musing kita pun telefon dia. Pasal aku makan ubat engkau, aku pening-pening sekarang. Dia memanglah dia nak keluarkan penyakit. Lepas tu dia keluarlah. Penyakit aku tidurnya kekejut buat apa? Sebab itu tuan-tuan, jalan je. Dan bila waktu yang sesuai nak berjalan, sekarang waktu doa. Ada orang yang berjalan pukul 12 tengah hari buat payung dekat taman rekreasi. Gini yang jalan. Satu tangan sebelah, satu tangan buat payung. Apa hai uncle? Panas. Yang kau berjalan waktu panas pasal? Dan jalan kau pula sebelah tangan. Sebelah tangan kau pegang payung, sebelah tangan kau jalan. Tak kena tu. Nama pun berjalan. Dua-dua pula. Doa ni tuan-tuan adalah waktu yang paling seronok mengeluarkan peluh. Dan waktu yang paling sihat. Jadi akak-akak abang-abang yang ada penyakit kencing manis ni, sila berjalan. Ambil 2 rakaat sebelum keluar daripada rumah.
Sebab Nabi pesan pada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tidak pernah tinggalkan 3 benda ni. Pertama, jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Abu Hurairah tak pernah tinggal witir sampai mati. Semayang sunat witir sebelum tidur. Malas lah Ustaz. 1 rakaat dia. 1 rakaat apa malas? Rajin. 3 rakaat. 5 rakaat. 5 banyak sangat Ustaz. 3 berat juga Ustaz. 1 boleh. 1 pun boleh. Kalau dah malas-malas sangat. Cuma jangan tinggalkan witir. Jangan tinggalkan. Ini letih sangat. Melompat atas katil, terus tidur. Ambil witir. Macam orang lelaki senang Ustaz, semayang witir, kan plekat baju singlet. Macam kita orang, ya Allah. 6 harakat, ya Allah. Maknanya akak semayang lebih lagi pahala dia. Susah lagi. Akak nak buat witir Ustaz, apa itu? Suami tarik pula. Witir yang lain pula lah Ustaz. Buat tenang sikit abang. Nombor 2 rakaat duha. Nabi pesan pada Abu Hurairah, jangan miss 2 rakaat duha. Kita yang kerja di pejabat, 9 pagi minum kopi kejap. Pergi ke surau, semayang duha. Surau tingkat 8 lah Ustaz. Saya tingkat 1. Kalau gitu semayang sebelah kursi awak. Allahu Akbar. Simple Ustaz. Saya tak ada office Ustaz. Saya jaga Ustaz. Dalam pondok jaga. Allahu Akbar. Saya pondok jaga pun tak ada Ustaz. Saya cok kelapa sawit Ustaz. Di ladang kelapa sawit pun kau semayang. 2 rakaat duha. Saya driver teksi Ustaz. Kau semayang atas teksi kau. Atas bumbung boleh. Punya simpelnya semayang. Kita yang kadang-kadang menyusahkan cara nak semayang. Tak ada telekung, tak semayang. Padahal ni pun dah tutup aurat. Akak-akak kita sekarang ni pun dah tutup aurat. Bagaimana boleh tak bertelekung? Kalau gitu akak sekarang pakai telekung. Tak boleh lah, akak roja Ustaz. Itu sebab dia syarat sembahyang ialah menutup aurat. Saya pakai seluar, saya pakai baju menutup aurat, tak semestinya. Ya. Panggil abah dia kot. Entah dia. Dia yang penting menutup aurat. Begitulah akak-akak, tutuplah aurat. Simple je. Maknanya Ustaz boleh pakai baju kelawar Ustaz. Semayang pakai baju kelawar. Yang tu akak pun faham. Terbelahnya sampai ke pinggang. Bila masa nutup auratnya? Pakailah jubah. Pakai jubah, pakai stokin, pakai. Sekarang akak boleh semayang duha. Cuma kita saja yang faham. Orang perempuan nak semayang, ada telekung. Tak ada telekung, tak semayang. Yang pentingnya ialah menutup aurat. Ustaz, saya pakai baju kurung, okey. Masa macam tak confident Ustaz nak semayang. Akak nampak langsir tu. Akak ambil langsir, akak serlum badan akak, Allahu Akbar. Boleh akak, langsir pun boleh. Langsir kita ni boleh. Balut, Allahu Akbar. Yang tak bolehnya, habis-habis semayang, dengan langsir berjalan sekali Ustaz. Tu nama dia mencuri. Yang pentingnya salat. Dan yang ketiga, 3 hari berpuasa dalam sebulan. 3 benda ini Abu Hurairah ambil wasiat daripada Rasulullah, dan Abu Hurairah tak pernah tinggalkan 3 perkara ini sampai beliau mati. Pertama, witir sebelum tidur. 2, rakaat duha. Dan 3 hari untuk dia sembahyang, untuk dia puasa di dalam sebulan. Puasa awal, puasa tengah, puasa hujung. Ataupun ambil puasa daripada puasa putih. Tengah-tengah bulan Ramadan, tengah-tengah bulan tu, puasa putih. 14, 15 tu, itu puasa. 3 hari yang miss. Maka diperbuatlah oleh Abu Hurairah sampailah beliau meninggal dunia. Pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Kalau Nabi pesan pada Abu Hurairah, dia wasiat jugalah kepada kita. Baik, yang ketiga tentang kelebihan duha.
Gambaran kepada kita bahawa malam itu telah berakhir. Yang teraba-raba sebelah malam. Saya datang dari Ipoh malam tadi. Ada lampu tak? Ada. Kereta ada lampu tak? Ada. Jalan raya ada tak lampu? Ada. Ada tak cahaya kereta? Ada. Tapi masih kabur. Masih tak jelas. Ada orang nak ciptakan matahari supaya malam tak jadi. Di negara China nak cipta matahari tiruan. Hebat gila tuan. Matahari pun dia orang nak cipta. Buang hebat jadi gila. Bukan hebat gila, tu nama dia gila. Allah kata yang boleh menerangi dunia ni matahari sebiji. Sirajam munira, kata Allah. Yang boleh terang macam ni tuan-tuan, sebiji. Nama dia apa? Siraj. Munira. Pelita yang bercahaya. Cahaya yang menghidupkan dia. Matahari. Nama dia apa? Nama dia Asy-Syams. Asy-Syam, matahari. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni lah kan, kita. Apa yang orang kata, kita ikut saja. Kita tak bodoh. Tapi kita diperbodohkan. Kita ni tak bodoh, tapi diperbodohkan. Ada orang kata bumi ni mengelilingi matahari. Matahari ni memberikan cahaya. Tapi bila kita tengok cerita sains, cerita angkasa, Space 1999, Star Wars, bila duduk ke atas tu gelap. Yang di atas sana nu gelap. Yang bumi ni cerah. Tapi kata matahari menerangi sekalian alam. Tuan-tuan pernah fikir tak pasal apa atas gelap kita pula cerah? Matahari ni tembak ke bumi saja cahaya dia. Jawablah. Engkau kata matahari itu menerangi alam dengan cahaya dia. Habis tu kenapa bumi cerah nak di angkasa gelap? Manusia tak ada. Dia hanya meneka dalam kesamaran. Itu nama dia Ibn Riza. Makin dekat dengan api, makin panas. Tapi tidak pada bumi. Makin dekat dengan matahari, makin sejuk. Duduk di Everest, tinggi di dunia, makin sejuk. Padahal dekat dengan matahari. Kalau fikirkan. Fikirkan tuan-tuan. Sebab tu banyak benda di dalam sains angkasa, dalam bidang sains, kena kaji balik. Sebab bercanggah sangat dengan apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan Al-Quran ini kitaban munira, kata Allah. Kitab yang bercahaya. Siapa yang ikut Quran, dia akan keluar daripada kegelapan. Kalau kita tolak Al-Quran, kita masuk kepada kegelapan. Allah dah sebut wadduha, demi waktu duha, yang membawakan kepada kita satu sinaran yang jelas. Malam tadi saya sampai di hotel tu, saya pun tak nampak hotel ni di mana, duk tak mana, depan dia ada apa, belakang dia ada apa. Bangkit subuh pun tak nampak lagi. Tunggu pukul 9. Oh, ni dia. Oh, banyaknya. Oh. Lah, McDonald kat situ. Oh, Petronas. Oh, banyaknya. Oh, tuan. Bawah tu saja, tuan. Sebab dia dah mari duha. Dia nampak dah. Kerana itu gambaran kepada iman, kepada Islam, macam itulah. Dulu tak nampak. Bila datang iman, datang Islam. Oh, ya Allah. Selama ni aku tak nampak, ya Allah. Selama ni aku buta, ya Allah. Selama ni aku berjalan dalam kegelapan. Banyak tuan-tuan orang yang berjalan dalam kegelapan. Sebab apa? Sebab dia tak ambil Quran. Dia tak ambil hadis. Dia tak ambil ajaran ulama'-ulama' kita. Maka dia rasa dia betul. Padahal dia tak betul. Baik. Wadduha wal-laili iza saja. Allah sebut duha, kemudian Allah Ta'ala sebut pula wal-laili iza saja. Dan demi malam. Saja ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia nak kata apa?
Susah mu ada, dia nak kata tak bergerak mu ada. Walaili iza saja, dia statik mu ada. Dan demi malam, dia tu statik. Bila statik, dia tak bergerak. Saja ni maknanya diam. Saja ni maknanya duduk dia malam. Cuba tuan-tuan tengok orang yang uzur, dia tu nama dia apa? Saja. Buat apa mat? Duk saja. Nampak tak? Bahasa orang Melayu tu. Kenapa hajar? Tak buat apalah. Duk sajalah. Ay, anak kau tak kerja ke? Apa dia buat? Lepak ajalah. Lepak ajalah. Mana benar. Saja tu maknanya statik. Saja tu maknanya berdiam. Saja tu maknanya tak bergerak. Dan jadikan malam tu kata Allah, walaili idza saja. Tadi Allah sebut duha siang. Masuk ayat yang kedua pula Allah Ta'ala sebut malam pula sebagai ayat yang kedua. Masya Allah tuan-tuan. Kalau kita betul-betul mengkaji tentang surah Ad-Duha ni, bahasa yang Allah guna untuk kekasih dia ni, Nabi Muhammad, sangat halus. Sebab tu saya kata tadi, orang yang susah hati, orang yang stres, anxiety, orang yang runsing, orang yang susah, hayati surah Ad-Duha. Bukan hayati lagu K-pop, Justin Bieber, Dewa, kejada apa tak. Saya balik baru ni tembung dengan kumpulan apa tau kat airport. Wah, dia mana ramai-ramai benar ni. Sambut aku ke? Takkanlah kot. Saya dah perasan, wah, menjerit-jerit. Takkan sambut aku. Rupanya ada kumpulan nak buat konsert kat tanah air kita ni. Kita ni nak buat konsert sampai hujung tahun dah. Dah susun dah tuan. Lepas Dewa Dewi, sebab Justin Bieber tak jadi. Lepas ni Justin Gusi pula datang tuan. Macam-macam. Itu orang waktu saya berjalan nak keluar tu. Apa nak jadi negara kita ustaz? Tak habis-habis konsert. Baru je habis COVID apa semua, kita dah buat balik konsert lah, apalah, maksiat lah. Saya kata apa nak heran. Dia orang Saudi pun buat konsert. Ya tak ya juga kata dia. Eloklah berjalan tuan. Sebab apa kita cakap macam tu? Apa nak heran di Arab Saudi buat konsert lagi gila-gila. Sebab setengah orang meletakkan Islam tu Arab. Nak tengok Islam, tengok orang Arab. Itu penyakit kita. Padahal nak tengok Islam, bukan tengok Arab. Tengok siapa? Tengok Nabi. Mekah buat. Masjidil Haram buat. Buat tuan. Hak di Mekah, Tok Imam pun kena menjaga. Tok Imam tegur, kenapa buat konsert banyak? Ke dalam kau, rehat. 10 tahun menung tengok dinding. Bila kita tengok Arab, bukan kita tengok Islam. Kita tengok Islam pada Nabi. Kalau tuan-tuan nak tengok pada Arab tu, habislah tuan-tuan. Oh, pakai halai semua lah. Halai belakang dah sekarang ni. Sebab tu kita, di mana kita berada, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita berkiblatkan bangsa mereka. Jangan kita kata, engkau orang ni buat konsert apa nak jadi ni? Alah pakcik, dekat Jeddah pun buat, dekat Riyadh pun buat, apa Arab lagi buat tau. Pandai cakap Arab lagi balik pakcik. Diam pakcik tu. Pukul berapa malam ni? Joget. Pakcik tu pula tanya. Nama pakcik tu Pak Maun. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Tuan-tuan yang saya hormati, dia sebut kepada kita duha dulu dalam ayat ini. Kemudian dia sebut malam pula. Walaili idza saja. Dan demi malam bila dia berdiam. Baik. Kenapa Allah kata malam ini adalah tempat untuk berdiam? Malam adalah yang paling seronok untuk berehat bersama keluarga. Siang kita bekerja. Tuan-tuan cuba tengok negara-negara di Australia, di New Zealand.
Pukul 6.30 petang tutup kedai lah. 7 maghrib lagi tak ada. 8, 9 malam tak ada apa. Sunyi sepi dah. Tu Australia. Kita 2 pagi penuh kedai mamak. 2 pagi, 3 pagi lepak mu. Saya pergi ceramah di satu tempat di Kuala Lumpur. Bawah dia kedai makan, atas dia hotel. Nasi kandar punya hotel. Tak boleh tidur saya. Tak boleh tidur tuan-tuan. Oi. Lalu saya buka tingkap tengok. Oi. Aku rasa nak menjerit je. Tapi tak boleh kata apa. Itu tempat mereka makan. Penuh lagi 2-3 pagi tuan. Yang kita nak rehat lah, nak cuba nak tidur lah. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Asap dia masak. Masuk dalam bilik kita. Serombong kapal dia masuk di situ. Oh, dia orang ni tak tidur rupanya. Bila tak tidur, engkau makanlah ubat kencing manis macam mana pun, kencing manis engkau tidak stabil. Bila tidak tidur, saya ni masalah kencing manis saya tak stabil ustaz. Jantung saya tak stabil ustaz. Darah tinggi saya ni ustaz kejap turun kejap naik ustaz. Kenapa? Salah satunya sebab tak tidur. Kenapa akak stres? Sebab tak tidur. Kenapa akak anxiety? Sebab tak tidur. Tidurlah akak. Akak hanya boleh tidur ustaz kalau datang kuliah ustaz. Silakan tidurlah. Silakan. Asal Jumaat dia boleh tidur. Elok lepak. Jenis apa tahu? Kuliah maghrib cara elok menyandar kat tiang ni tidur dia. Ada tuan-tuan orang macam tu. Dia hanya cari waktu sedap sangat tidur ialah pada khutbah Jumaat. Memang Ustaz duduk-duduk tu sambil tidur, duduk pun boleh tidur Ustaz. Nampak tak? Setan punya entah ni. Sebab tu Nabi kata bila kita mengantuk dalam waktu berada dalam majlis ilmu ke khutbah ke, ubah tempat duduk. Jangan duduk tempat yang sama. Akak-akak kalau rasa mengantuk situ, main duduk sini. InsyaAllah tak mengantuk dah. Sampai ke sudah dia ngangah. Dan kita pun takkan mengantuk sebab dia tengok dia yang akak tu. Moderator ke? Kita pun tengok. Ubah tempat duduk kalau khutbah Jumaat. Sebab setan pada masa itu dia duduk perangat kita. Dia duduk di kelopak, mata jadi mengantuk. Dia duduk celah punggung, kita rasa macam nak gatal punggung. Dia duduk dekat tangan, kita ni rasa macam benda. Itu kerja syaitan. Supaya kita tak lama duduk dalam majlis ilmu. Dan saya tak marah pun kalau tuan-tuan tidur. Silakan sebab dia susah nak dapat tidur di rumah ni. Dan inilah yang paling nikmat dapat tidur. Tak cukup dengan aircon, kipas kita pasang. Masya Allah. Sedapnya tuan-tuan. Oh. Lain kali akak datang bawa bantal dan selimut tidur. Saya tak marah. Sebab kadang-kadang ustaz yang mengajar tu memang menidurkan kita. Tak payah pergi hospital lah. Dia surau pun aku ditidurkan. Ya? 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 Itu memang tidur lah. Ya? Apalah ustaz ni nak kata? Ya? Baik ya. Duk kena 10 kali lena tu hentar. Sebab tu hak mengajar tu pun janganlah banyak sangat ya. Muk kita tidur ni. Serupalah dengan khutbah Jumaat tu pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah qail. Pum tidur. Panjang pula qa tu terus tidur terus. Masa itu kau belasah je. Garang-garang kau baca khutbah. Okay, bagi semua orang jaga semua. Ittaqullah. Gemung saya ke sana. Pesan tu. Usikum wa iyaya bittaqullah. Jaga. Faqad fazal muttaqun. Bangun yang tidur. Tu rumah sebelah tidur. Yang mana tak datang Jumaat, bangun, datang. Bangkit terus tak. Dia tak lalu kot gap post lah. Dia lalu kat situ je. Lompat pagar. Jalan terus. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Demi malam. Kata Allah. Yang mana malam itu adalah waktu kau berdiam. Maka negara-negara, setengah negara yang saya sebutkan tadi. Australia, New Zealand misalnya.
Malam sunyi. Habis. Nak cari kedai 24 jam, oh, pada mana engkau lah cari. Dia tak macam kita ni tuan-tuan. 24 jam kedai makan, 24 jam kedai serba neka, 24 jam televisyen, 24 jam radio, 24 jam TikTok, 24 jam Facebook. Bila masa engkau rehat? Bila masa engkau jadikan saja? Dijadikan malam ini untuk kita saja. Duduk dengan anak-anak, datang sembahyang maghrib, datang sembahyang isyak, balik rumah rehat. Bersama keluarga, bersama anak-anak. Engkau nak makan malam ke? Engkau nak rehat di luar ke? Nak buat duduk kat luar tu minum kopi ke? Nak baca Quran ke? Itulah malam. Sebab siang awak bekerja. Tapi saya dah kata tadi, kita dah twist. Banyak orang yang menghidupkan malam dengan bersukan. Saya bukan tak suka. Saya tak berapa seronok tengok ni. Ada yang naik basikal malam-malam. Pasang lampu halus je dekat seat belakang. Cit, 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 cit. Dengan harapan orang tak langgar. Dia mati bukan sebab jantung dia bekerja teruk. Dia mati sebab dia langgar dek kereta. Boom. Sebab orang tak nampak. Kabur. Kau nak bersenam sekarang ni. Sekarang ni kau naik basikal ni. Silakan. Pukul 10 malam. Gini. Saya siang kerja Ustaz. Malam baru boleh buat. Kalau kau dah naik basikal, malam-malam kau naik basikal di rumah kau sudah. Beli basikal sebiji, letak di rumah tu, naiklah kau kayu. Tak syok Ustaz. Baju tak fit. Kalau kita basikal di luar kan, dia ialah baju semua kan. Orang perempuan ada tak? Perempuan sekali ramai juga lah tu yang seronok tu. Itu masalah dia tuan-tuan. Kau nak tengok baju fit dia orang, baju ketat melekat tu. Jadi kalau boleh, gunakan waktu malam untuk berehat. Tidur cukup. Akak-akak yang mana darah tinggi, tidur cukup. Akak-akak yang mana kencing manis, tidur cukup. Lepas isyak, tak ada apa kerja, tidur. Yang boleh dilewatkan tidur ada beberapa orang. Pertama, orang yang menjaga keselamatan. Kalau polis, bomba pun tidur, jenuh kita. Jabat bomba ke? Ya. Abang bomba sadar ada? Dia tidur lah. Sudah tuan-tuan. Sebab tu orang macam tu tak boleh tidur. Pengawal keselamatan tak boleh tidur. Pengawal lalu lintas tak boleh tidur. Orang yang penting dalam negara kita ni siapa tuan-tuan? Yang duduk dekat airport. Duk kontrol kapal terbang nak masuk, kapal terbang nak keluar. Pengawal lalu lintas udara. Tak ada puak-puak tu tuan-tuan dengan rumah kita habis kapal terbang langgar ni. Jangan tidur pula. Malam saya nak tidur. Jadi kalau kapal terbang nak landing ke apa ke, siang saja, okey? Saya dah buat apa? Saja. Kamu tak dengar kuliah duha Ustaz Kazim hari tu? Saja ni maknanya diam di rumah. Macam tu mampu kita tuan-tuan. Yang tak saja perompak penyamun. Dia tengok-tengok polis tidur, dia buat kerja. Dia tak saja. Jadi yang menjaga keselamatan, silakan berjaga. 2. Siapa yang boleh berjaga ni? Orang yang melayan tetamu. Kita ni duduk di payah rumput ni tuan-tuan. Lepas isyak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bidin. Pak Ngah. 9.30 lah Pak Ngah. Dijadikan malam untuk rehat. Depan tu, dua belah kanan, 2 kilometer Pak Ngah, hotel. Pak Ngah landing sana Jangan buat hal tuan-tuan. Saya baru balik kuliah duha Ustaz Kazim siang tadi, dia cakap malam adalah waktu berdiam. Jadi Pak Ngah pergi tidur sana lah. 2 kilometer je, tak ni hotel pun murah je, cuti sekolah dah habis tu dia. Menung Pak Ngah tu. Tuan-tuan, dia tetamu, maka tuan-tuan boleh layan. Masuk Pak Ngah, masuk. Lambat tidur pun tak apa. Jangan akak-akak bercakap dekat Mak Ngah tu pula. Mak Ngah, saya pukul 9.45 memang kena tidur. Itu memang saya punya rutin. Mak Ngah pun kata menyesal pula aku datang.
Yelah yang mak datang malam-malam buat apa? Nak buat macam mana Ustaz? Jam, accident dekat highway, lori melintang tengah jalan. Nak buat macam mana? Jadi akak-akak layanlah mak ngah tu. Kemudian bagi diminum ke, makan ke, ni mak ngah, ni bilik mak ngah dengan pak ngah, rehatlah di sini. Tidurlah saya tak nak kacau, ni bilik mandi. Ini kiblat. Kalau tak nak cerita kiblat pun tak apa. Letakkan tanda anak panah siap-siap dekat siling tu. Kita jarang di rumah kita letak tanda kiblat. Lepas ni abang-abang pergi ke Highway ke Maidin ke apa ke, beli tanda arah kiblat tak kat dinding. Ini orang tanya jawab lain-lain. Pak Ngah tanya pada anak saudara laki-laki dia, mana kiblat? Sini Pak Ngah. Mak Ngah tanya pula pada isteri dia pula, sini Mak Ngah, kata dia. Begini sembahyang laki bini dalam bilik tu. Apa hal kita? Sudah. Ada orang yang tak tahu kiblat. Den, mana kiblat rumah kamu, Den? Kiblat. Sini. Mak, takkan kamu tak sembahyang? Sembahyang. Tapi mak aku hari tu dia di sini tau. Belah sini kiblat mak aku hari tu datang. Atau kamu di mana? Aku mana-mana. Okey. Sudah, entah. Ini gila punya orang. Lepas ni abang-abang pergi dekat Maidin tu, ambil tangga satu, letak di atas tu. Kiblat. Utamakan sembahyang. Nombor 2, pergi order. Tanda waktu solat. Mana dia tanda waktu solat tu? Jam waktu solat. Beli sebiji, letak kat ruang tamu. Setkan 10 minit sebelum zuhur, 10 minit sebelum asar, maghrib, isyak, subuh. Dia baca Quran, dia zikir ke apa. Kemudian siapkan azan dalam rumah. Kalau benda lain kita boleh beli, kenapa kita tak letakkan sembahyang itu menjadi satu keutamaan? Sebab sembahyang ini ialah syarat untuk berjaya. Allah kata apa? Qad aflaha man. Berjayalah orang-orang yang bersih. Berjayalah kepada orang yang solat. Buka dalam Quran, tuan-tuan. Surah Al-A'la. Yang bersih berjaya. Yang banyak menyebut nama Allah berjaya. Yang banyak sembahyang berjaya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan orang yang berjaya ialah orang yang banyak sebut nama Allah dan banyak sembahyang. 3 benda ni adalah orang yang berjaya. Salah satu yang berjaya nombor 2 ialah orang yang sebut nama Allah. Wa dzakara asma rabbih. Orang yang banyak bersebut nama dia, nama Tuhan dia, nama Tuhan kita. Siapa dia Tuhan kita? Allah. Sebut nama Allah banyak-banyak. Allah, 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 Allah. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini ada ustaz pula cakap sebut nama Allah tak ada makna. Hari ini ada ustaz sebut nama Allah tak ada faedah. Habis itu dalam Quran sebut wa dzakara asma rabbih, dan sebutlah nama Tuhan kau. Di mana yang kata tak ada faedah? Bingung. Yang tak ada faedah sebut nama kau. Tak ada faedah langsung. Tapi Allah kata sebut nama Allah ada faedah. Sebagai lambang orang berjaya. Nak berjaya, sebut Allah. Marilah sembahyang, Allah suka. Ambillah saf yang pertama, Allah suka. Janganlah mengumpat, Allah benci. Janganlah kita putus silaturahim, Allah tak suka. Sikit-sikit Allah, 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 Allah. Baik orang ni tak? Jangan ambil rasuah, Allah benci. Rajinlah bersedekah, Allah redha pada orang yang bersedekah. Apa benda pun dia kait dengan Allah, dia kait dengan Allah. Awak sakit Ya, sakit. Allah sayang pada awak. Allah ingat pada awak. Apa benda pun Allah, Allah, Allah. Inilah orang berjaya. Lama-lama dia jadi baik. Salah satu benda yang nak menjadikan kita berjaya, solat. Jadi apa benda yang kita nak mudahkan solat, tolong mudahkan. Khususnya di dalam rumah tangga kita. Ada satu bilik dalam rumah kita, satu bilik khas untuk sembahyang. Macam mana ada satu ruangan khas untuk piano. Ada orang kaya ada satu ruangan khas untuk piano. Tak main pun, tapi letak situ. Bila ada masa baru main piano.
Oh, ini Pak Cik tahu. Ini piano. Ini bukan piano Pak Cik. Ini bongo. Oh, bongo. Ini cerita P. Ramlee kan. Piano. Ruang piano tu boleh buat ruang semayang lah. Kau jual piano tu 40,000 kau pergi jual. Kau beli kapet, letak cantik-cantik, kau hiaskan buat mihrab sini cantik-cantik, letakkan jeda waktu, letakkan rak Al-Quran, anak-anak nak semayang senang, menantu nak semayang, tempat itu berjemaah. Satu bilik khas. Itu Ustaz, itu kalau anak 2 orang, bilik 4 boleh lah buat. Anak saya 4, bilik 2 macam mana Ustaz? Terpulanglah pada awak. Yang pentingnya ialah awak jadikan sembahyang itu satu benda yang senang dalam rumah tangga kita. Satu perkara yang jadi utama dalam rumah tangga kita. Sampai nak buat perkahwinan pun, dia cari masa yang tak mengganggu waktu sembahyang. Tuan-tuan cuba tengok pengantin bila nak kahwin. Pukul apa dia solat? Pukul berapa dia solat? Pukul 9 pagi. Akad nikah pukul 1 petang lepas Zuhur. Pukul 9 mak andam dah datang. Dah pergi dah kedai spa, spoon semua dah pergi dah. Dia make up saja sejam setengah. Muka hak penuh jerawat jadi putih gebu elok. Dia tempek sana, tempek sini. Wah. Wah, bunyi dia. Wah, cantiklah kak. Terima kasih kak. Cantik sangat. Takkan dia nak make up, dia nak ambil wuduk, dah make up. Zuhur kadang-kadang terlepas. Asar, pukul 3 dah habis makan bersuap, makan beradab. Kameraman dah tunggu dekat tepi tasik tu. Nak ambil gambar wedding. Tak semayang asar pula. Berlari-lari dengan jubah meleret, gaun meleret. Kameraman 4 orang tunggu situ. Okey, kau orang tidur atas rumput, kau tidur. Kepala bertemu Kepala okey temu Okey, tangan Sambung tu dia punya seksa ambil gambar ni gini. Dan lebih seksa ialah tukang ambil gambar. Tukang ambil gambar tu berlari, lompat dia orang. Prak, bum, jatuh. Biar dia jatuh dalam air tak apa, jangan kamera tak itu. Dia lempar kamera pada kawan dia. Kawan dia pun sambut kat kawan dia balik. Seksanya nak ambil gambar pengantin. 6 bulan lepas itu bercerai. Astagfirullahalazim. Buang masa betul. Jaga sembahyang. Kahwin waktu yang tak ada sembahyang, kenduri dia. Bila? Pagi. Sekarang kenduri kahwin. Pukul 12 habis. Tulis dalam kad. Jamuan, waktu jamuan 9 pagi hingga 12 tengah hari. 12 1 minit kedai ditutup. Tulis di situ. Kita ajar dan didik masyarakat jangan ganggu waktu sembahyang. Bila lagi tak ada waktu sembahyang wajib? Selepas Aisyah. Majlis kahwin bila? 9 hingga 11 malam. Selesai masalah. Kena ubah tuan-tuan. Ini asal 11 sampai pukul 3 petang. 11 sampai pukul 3 petang. Caterer pun susah nak semayang. Budak catering pun susah nak semayang. Pengantin lagi susah nak semayang. Bapa pengantin ikut nasib lah Ustaz. Hari itu anak saya yang kedua tu kahwin. Saya semayang setengah jam. Kira-kira rugi juga dalam 2-3 ribu juga lah rugi. Kenapa? Salam tu tak ada, salam seluk tak ada, orang balik. Itu yang saya pun tak semayang lah lepas tu. Kesian ke orang kan, dia nak salam seluk kita kan. Allahu Akbar. Ni bukan orang sini, tuan-tuan di Afrika ni, tuan-tuan. Orang sini insya-Allah okey. Cari waktu sembahyang yang tak ada untuk kita buat main bola. Ni dah lah kalah. Isyak terlepas, maghrib terlepas. Betul-betul kalah ni. Boleh tak semayang sekarang, main bola sekarang? Perlawanan bola sepak, menentang, 8 pagi. Pukul 10 dah balik. Tak ada panas pun. Elektrik tak payah pasang, lampu jimat, semua jimat. Jarang orang pasang lampu waktu siang melainkan motosikal.
Jimat betul tuan-tuan. Ataupun main bola selepas asar. Kenapa nak main bola waktu malam? Penonton 100 orang. Belanja bil lampu beribu satu malam. Tak boleh modal. Akhirnya tak boleh bayar gaji pemain. Dah faham? Tak faham tu dah tak? Sangkut gaji. Sebab kos tinggi. Allah menjadikan matahari tu, Allah menjadikan doa tu tak ada kos untuk awak. Apatah lagi tuan-tuan, cahaya matahari doa sekarang ini adalah waktu yang paling sesuai untuk mengecas balik badan-badan kita yang lemah ni. Baik bateri kita ke, baik hybrid kita ke, baik solar kita ke, dalam badan kita ni nak charge balik ialah doa ni tuan-tuan. Sebab tu orang bekerja, orang bersekolah pada waktu duha. Orang bekerja masuk pejabat pukul 8 dah cergas segar. Orang sekolah pada waktu itu dah cergas segar. Duha berbeza dengan malam saja rehat. Bila kita banyak berdiam pada waktu malam, jenayah berkurangan. Anak-anak keluar rumah berkurangan. Bila banyak kedai-kedai ditutup, pasar raya ditutup, semua ditutup malam-malam tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan duduk di rumah. Tuan-tuan tak gaduh dah. Sekarang bila malam, waktu anak-anak keluar. Mana tu? Mak gila. Oh, sudah. Midnight, mak gila. Besok tuan-tuan pergi kerja pergi Tengkulok. Semangat ke mak kilauan tu. Mai pula meninggal pula. Queen apa kan menangis. Ya hari tu kau menangis mak kilau, sekarang kau menangis Queen mati pula pasal. Tu penjajah tu. Yang kau duk lawan, kau benci penjajah. Menangis tengok mak kilau, meninggal Queen. Sedih. Dia bangsa penjajah tok nenek kita tuan-tuan. Bukan saya larang pula tuan-tuan menangis tapi tak dapat edah. Yang ulama meninggal kau tak menangis, tok guru meninggal kau tak menangis, ustaz meninggal tuan tak kisah, kui meninggal macam mak Melaka dia pula meninggal tuan-tuan. Dia menjajah kita, mengambil hasil bumi negara-negara. Jadi kaya dia tuan-tuan. Bukan kita kata alhamdulillah dia mati pula, da innalillah lah kita sebut. Yang kita kena ingat pejuang-pejuang kita, tok nenek kita, ulama-ulama kita yang nak membebaskan kita daripada tangan-tangan mereka. Dibawa balik segala lombong, dibawa balik segala biji, segala emas. Dia tinggal seredak je pada kita ni. Yang seredak sekarang yang kita duduk berebut. Kena ingat tuan-tuan. Hari tu ingat kan bila tengok mak kilau tu dah semangat lebih dah. Tak jadi kat tuan-tuan. Lepas ni kita buat mak silau pula tuan-tuan. Kita banyak sangat bergerak waktu malam. Waktu malam jadi aktif. Mana Din? Futsal. Mana Leha? Tom Yam. Mana Nak? Zumba. Abang mana pula? Zombie. Tak ada orang di rumah tuan-tuan. Yang bapa zumba, mak zombie semua ni. Anak wayang, anak tom yam. Anak bujang pula mamak. Lalah tertinggal cucu di rumah. Umur 2 tahun. Abang, Aiman. Batas balik pula tuan-tuan. Aiman tak tahu nak pergi mana. Apa nak jadi ni tuan-tuan ni? Kita dah membudayakan malam. Akhirnya jadi apa budak-budak? Rempit. Sebab dah biasa waktu malam. Jarang orang rempit waktu siang. Mencuri, mengisap. Waktu malam dia menjadi-jadi. Pecah rumah, malam menjadi-jadi. Sebab kita dah membiasakan. Dan anak-anak kita tidak tidur waktu malam. Dan dia akan menggantikan siang untuk dia tidur. Maka orang yang tidur waktu siang, malam dia tak tidur tuan-tuan. Daripada segi produktiviti dia akan berkurangan. Sebab itu Allah jadikan malam rehat. Tenang-tenang.
Dan kita hari ini, walaupun tak main bola, saya dah 50 Ustaz, 55 dah. Saya pun dah tak keluar malam main bola Ustaz. Saya lepak di rumah. Tapi abang tetap main bola. Bila saya main bola, kan saya kata saya duduk di rumah. Abang tengok bola. Abang tengok Messi. Abang tengok Ronaldo. Harry Maguire. Itu nombor 1 tu, Harry Maguire. Itu dia. Eloklah kau tengok. Samalah engkau. Walaupun kau tak main bola, tapi kau sanggup berjaga pukul 3 pagi nak tengok bola, samalah tuan-tuan. Ni, tak lama lagi Qatar. World Cup akan sampai. Lupa ramai pula tuan-tuan. Dulu World Cup, orang sanggup pergi tengok Piala Dunia. Beli tiket beribu-ribu. Tambang kapal terbang beribu-ribu. Sedekah dekat masjid RM10. Apa faedah kau? Bukannya Malaysia lawan pun. Malaysia dengan Vietnam pun terjelil lidah nak menang. Muntah hijau. Susah nak menang dengan Vietnam pun laju. Puak-puak tu makan babi. Tak ada babi, komplain dia. Tapi kita sanggup pergi beli tiket beribu-ribu untuk masjid. Untuk budak tahfiz. 8,000 tambang dengan tiket ke sedekah dekat ustaz. Selesai masalah bil elektrik dia. Selesai masalah bil air dia. Bukan semua belajar tahfiz bayar yuran. Ada yang tak mampu. Ada yang miskin. Dia jawab pula, dah tahu susah. Yang kata buat tahfiz buat apa? Astaghfirullahalazim. Dia kata dah tahu susah. Yang gatal buka sekolah tahfiz tu buat apa? Dia nyusahkan orang. Orang nak main tengok bola pun kacau kata dia. Kita cerita sebab dalam surah Ad-Duha tu dia ada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Buka ayat tu. Bila Allah Ta'ala sebut saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ni dia tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut ma wadda. Tuan-tuan, selalu kita sebut waktu tuan-tuan nak balik daripada Mekah, ustaz, asatizah, ustazah akan mengajar. Okey makcik, besok kita akan berangkat ke Malaysia. Kita akan naik flight di Jeddah jam 2.10 pagi. So, saya minta makcik-makcik dan tuan-tuan haji semua sila tawaf wida selepas asar ya. Sebab kita akan bergerak jam 6 petang dari Mekah. Bas akan ambil kita dan kita dijangka sampai ke airport Jeddah pukul 8 malam. Dan kita check in pukul 10 malam. 2.10 kita akan terbang. Jadi tolong tawaf wida selepas asar. Wida tu, bye-bye, selamat tinggal. Apa dia wida? Tawaf selamat tinggal. Yang itulah Allah sebut dalam Quran tadi. Ma wadda'a. Allah tidak pernah meninggalkan. Ma wadda'aka. Allah tidak pernah meninggalkan kau. Baik. Ma tu tidak. Tuan-tuan tengok kan? Tengok. Saya bila sebut tidak, teringat cucu pula. Cucu saya bila ajak makan nasi, no. Oh, baru umur setahun lebih. No. Pandai pula kau cakap no. Kita, kadang-kadang bahasa Inggeris, no. Kadang-kadang kita gunakan never. Oh, macam-macam. Bahasa Arab lagi banyak. Ma, la, lam. Oh, banyak tu. Banyak perkataan tu. Kenapa Allah gunakan perkataan ma? Ma wadda'aka. Tidak pernah Allah meninggalkan kau. Ma di sini nahi. Ma di sini tidak. Ma di sini tak pernah. Membawa maksud past tense.
Daripada dulu sampai sekarang, Allah tak pernah meninggalkan kau. Allah tak gunakan perkataan la. Tidaklah Allah meninggalkan kau. Allah menggunakan tidaklah Allah meninggalkan kau. Dia past tense selama-lamanya, daripada dulu sampai bila-bila Allah tidak pernah meninggalkan kau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Allah tidak pernah membenci. Subhanallah. Baik, kita tengok ayat 3 ni. Kenapa ayat ni turun? Surah diturun sebab apa? Sebab isteri Abu Jahal, isteri Abu Lahab bawa kempen dalam persatuan makcik bawang ni, netizen ni. Nabi Muhammad selepas beberapa lama wahyu tak turun, ayat Al-Quran tak turun, ada beberapa orang yang suka mengintai Nabi Muhammad. Salah satunya ialah Abu Lahab. Salah seorangnya Abu Jahal. Tuan-tuan, walaupun mereka benci pada Nabi Muhammad, tapi mereka suka mendengar ayat-ayat Nabi Muhammad. Suka dengar. Maka malam-malam, waktu Nabi baca Quran, waktu Nabi semayang di rumah, mereka datang dengar. Orang tak nampak. 3 orang datang. Ngendap. Kemudian bila dah lama, mereka pun balik. Bertembung sama-sama dia orang dekat rumah Nabi. Kau ada? Kau ada? Blah, 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 blah. Itulah kerja mereka, tuan-tuan. Sebab mereka nak dengar ayat Quran yang Nabi baca dalam semayang. Tu jahat-jahat Abu Lahab. Jahat-jahat Abu Jahal. Kita ni ceramah tak suka, ayat Quran tak suka, tutup TV, tutup radio. Speaker pula pasal ayat Quran, dipotongnya wire tu. Teruk dah Abu Jahal lagi tak. Dia potong speaker atas. Yang tu bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengurusi datang. Engkau tak azan ke? Apa dah habis nak tekak lah kata dia. Tak dengar pun. Panggil Cina pomen, cuba cek apa benda tak nyala ke, apa MP rosak, M rosak ke. Dia panjat-panjat, sudah potong man. Maknanya ada orang malam tadi naik tangga masjid, dia potong. Dia tak suka dengar azan tu. Dia tak suka dengar bacaan Quran. Saya kena 2 kali, tuan-tuan. 2 kali saya kena macam ni. Batal ceramah. Orang datang beribu-ribu. Tiba-tiba mikrofon tak ada. Pasal apa tak ada? Bilik ni, Tok Bilal bawa lari kunci. Semayang maghrib pun tak ada mic. Alhamdulillah. Siap Tok Imam. Dia bawa lari kunci, dia bubuh mangga baru. Dia pasang mangga baru. Tak ada pula plan B. Plan B tak ada, masjid. Dia ingat biasa, saya tak ada apa, kita pun tak ada apa, nak sewa luar, tak ada apa. Tak sangka lah pula, tak apa, saya pun tak sangka juga. Nama dia unsangkable. Jom kita balik ramai-ramai. Balik kita. Dia kunci mangga. Rupanya Tok Bilal tu tak suka dengan saya. Sebab dia kata saya ni belah lain. Dia belah lain. Oh. Nah, Ustaz tu dia belah sana, kita belah sini. Bagi tahu kat Tok Bilal, boleh belah. Orang nak cerita beragama, hang duk cerita belah sana, belah sini, belah sana. Jawapan dia boleh belah. Saat orang pergi Mekah, pondan pergi Mekah, jadi perempuan, kau boleh masih lagi bercakap soal belah sana, belah sini. Saat orang perempuan jadi laki-laki buat umrah, kau boleh kata boleh cakap belah mana belah sini. Dah kronik sangat dah umat Islam kita ni. Perempuan pergi Mekah pakai pakaian ihram laki-laki. Dahsyat tak dahsyat? Itu kerja travel lah Ustaz. Kenapa travel tak? Ini semua travel lah.
Akak-akak sekarang ni kalau nak pergi Mekah tak payah pakai travel kak, DIY kak. Do it yourself. RM2 DIY. Dia tak ada duduk dengan travel lah. Dia sewa hotel daripada sini, dia ambil tiket daripada sini, dia ambil visa pelancong, jalan. Malaysia salah sebuah negara yang diberikan visa pelancong 90 hari. Kau duduk lepak sana. Kalau visa umrah 30 hari. Kau ada muasasah duduk jaga kau. DIY tak ada muasasah. Kita ni ada muasasah yang akhirnya jadi muasasah. Bah kena ikut dia orang, hotel kena ikut dia orang, pasport kita dia orang pegang, tu nama dia muasasah. DIY tak payah. Dia turis. Mana-mana tempat je dia pergi.